Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zainab Omar selaku hos anda pada hari ini. Dan hari ini saya akan membawa kalian semua untuk melihat bagaimana hero-heroin komuniti kita bekerja keras untuk memelihara perikanan di Sabah, khususnya di Taman Tun Mustafa dan juga di Semporna. Jom. Hai, morning. Selamat datang. Jadi selepas ini kita akan ke destinasi pertama iaitu Inaruntong Pitas. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pakcik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sekarang saya berada di Kampung Inaruntong Pitas bersama Pakcik Jamala dan mungkin Pakcik boleh perkenalkan sedikitlah perkenalan latar belakang Pakcik dan apa sebenarnya Pakcik buatlah di Kampung Inaruntong. Okey, nama saya adalah Saudara Jamala bin Matalam. Memang berasal dari Kampung Naruntung dan bekerja sebagai nelayan ini 20 tahun lebih. Cabaran bagi kami sebagai nelayan adalah seperti pengeboman ikan. Pengeboman ikan ini berlaku di sini daripada tempat-tempat lain yang masuk ke tempat kampung kami. Masih berlaku lah pengeboman ikan di sini. Masih sampai sekarang. Jadi yang kedua tentang sujum. Orang biasa kalau baca ubian sujum. Sujum ini jenis racun ikan. Ya, bila dia orang buat sujum itu masuk ke air, kemungkinan itu karang atau batu akan mati juga. Jadi dia satu isu sebab kalau batu ini sudah tiada macam dia punya impak pergi ikan tuh dia memang ikan tak pergi sana sudah kan. Nah, itu yang ketiga kapal jerut ya. Jerut kita sedia maklum dia adalah nelayan modern dengan pukat tunda. Dia orang kalau sebelah petang dia orang akan sampai di kawasan kami. Di siring-siring ini akan menangkap ikan juga. Masih masuk juga lah kapal jerut ke sini? Masih masuk, dengan pukat tunda pun masuk. Diorang akan buat di sini. Sepatutnya diorang akan lakukan penangkapan ikan di laut dalam. Diorang ada itu memang dia punya jarak daripada pantai. Tapi diorang langgar juga? Langgar juga. Jadi inilah masalah kepada kami nelayan-nelayan di Kampung Naruntung ini. Jadi Pakcik, banyak-banyak isu yang Pakcik cerita tadi itu kan. Apakah usaha ataupun cara yang kamu buat untuk membendung isu tersebut? Sebenarnya saya terlibat dengan proyek penambahbaikan perikanan ikan batu karang atau juga dipanggil FIV. Proyek ini bukan saya satu orang saja, tapi ada ramai yang terlibat macam pihak kerajaan, pihak swasta, termasuk kamilah orang di sini. Jadi kami nelayan di sini turut ikut untuk membuat plan tindakan proyek. Setiap pihak macam kerajaan dan juga kami ada tugas masing-masing untuk membantu mengurangkan isu-isu perikanan. Sekarang saya sudah tiba di destinasi yang kedua yaitu Pekan Kerakit Pulau Banggi dan selepas ini kita akan berjumpa dengan salah satu heroin di kampung ini. Jom. Assalamualaikum Sunita. Oh, waalaikumsalam. Okay, apa kabar kita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini adalah Sunita, heroin komuniti kita di Pulau Banggi. Dan mungkin Sunita boleh perkenalkan diri lah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Sunita binti Seguan dan saya berasal dari Kampung Maliangin, Pulau Banggi. Dan saya merupakan seorang pengumpul data lah di Kampung Maliangin untuk nelayan di sana. Jadi kita buat apa sekarang nih? Sekarang tengah merekod data lah untuk nelayan Kampung Maliangin. Oh, jadi kamu dapat data ini dari sana? Iya. Dekat kah tuh Pulau Maliangin itu dari sini? Tidak juga jauh, tidak juga dekat lah. Tapi kalau teringin ke sana, boleh. Oh, boleh juga? Iya. Bah, marilah. Jom. Mungkin Sunita boleh ceritalah sedikit apa sebenarnya isu ataupun cabaran perikanan yang kamu hadap di sini? Okey, cabaran dia tu ataupun masalah dia tu ada 3 masalah besar lah di sini. Pertama itu bom ikan.
dan ada juga macam suju, racun ikan tu dengan ada, dan kerap juga lah pukat tunda juga masuk di sini kawasan sini lah. Dan yang kedua itu ikan mahal. Memandangkan ikan berkurangan jadi permintaan tinggi dan menyebabkan ikan itu mahal lah. Jadi kalau boleh ceritakan sedikit jugalah apa inisiatif ataupun usaha kamu buat untuk menangani isu-isu yang kamu sebutkan tadi. Untuk isu ini, jadi sekarang saya masih terlibat dalam pengumpulan data perikanan di bawah WWF, itu survei 1 to 3 lah. Jadi saya akan mengumpul data setiap nelayan yang datang dari laut yang masih aktif lah. Yang pertama kita ambil tarik dia dan spesies ikan itu dan juga berat ikan itulah dalam masa 1 hari itu. Hari-hari kan data tu? Ya hari-hari lah kalau nelayan itu di laut. Jadi berdasarkan data yang kakak kumpul selama ini kan, mungkin boleh ceritakan sama ada stok perikanan di sini semakin bertambah ataupun berkurang? Kalau dari segi penglihatan saya berkurang lah. Berkurang. Semakin berkurang. Disebabkan isu-isu yang kakak menceritakan? Mungkin kemungkinan besar dari isu-isu dan cabaran tersebut lah. Kita sudah pun selesai di Taman Tun Mustafa dan selepas ini kita akan ke daerah yang cukup terkenal dengan festival Regatta Lepa. Jom. Saya sudah pun tiba di daerah Semporna dan selepas ini kita akan bergerak ke destinasi yang seterusnya untuk bertemu dengan komuniti kita di sini. Sung. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam Zainab. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat Nab. Alhamdulillah. Sekarang saya berada di destinasi yang ketiga iaitu Pulau Mabul dan bersama saya adalah hero nelayan di pulau ini. Mungkin Pakcik boleh perkenalkan diri terlebih dahululah. Okey, saya Mubin bin Haji Paraja selaku nelayan tegar di Pulau Mabul. Sejak usia 12 tahun sudah menjadi nelayan. Panas Nab, jom kita mencari tempat duduk Nab untuk sembang-sembang. Boleh Pakcik. Jadi sebagai nelayan yang memang berasal daripada Pulau Mabul ni, mungkin Pakcik boleh ceritakan serba sedikit apa sebenarnya isu dan cabaran perikanan yang Pakcik hadap di sini? Baik, isu yang kita hadapi ialah infrastruktur ataupun kemudahan. Kadang-kadang kita turun pergi laut, ada kalanya tidak membawa ais. Sehingga kan ikan yang kita dapat pada pagi tadi, bila balik jual kepada perai, harga tu memang tidak sepatutnya lah yang kita dapat. Kenapa boleh harganya tu begitu Pakcik? Sebab orang pembeli dia kata ikan memang sudah tidak fresh ataupun sudah tidak segar lagi. Kita turun pergi laut kadang-kadang bergantung pada perai, iaitu minta bekalan daripada perai ais untuk kita bawa ke laut. Hakikatnya pada satu masa juga perai itu akan menghadapi masalah yang sama. Jadi terpaksa kita turun pergi laut walaupun tidak ada ais yang kita bawa. Akhirnya apa yang berlaku, ikan yang kita dapat pada pagi tadi kualiti tidak mencukupi sebab di Pulau Mabul tidak ada tempat untuk membeli ais. Jadi Pakcik, adakah inisiatif ataupun usaha yang telah dibuat untuk membendung isu-isu yang Pakcik sebutkan tadi? Okey, alhamdulillah baru-baru ni kita ada menerima beg sejuk ikan. Tujuan beg ikan diedarkan kepada nelayan ialah untuk menjaga kualiti ikan. Kalau sebelum ni nelayan biasanya merungut, tidak mampu untuk membeli tong ikan. Sekarang alhamdulillah dah dapat. Jadi itulah fungsinya beg ikan. Kita juga mendapat sumbangan payau. Payau kita akan hantar pergi tengah laut. Lebih kurang dalam 16-18 batu nautika daripada Mabul. Fungsi payau bila mana sudah dilepaskan di laut, bila dah cukup matang dia punya usia, sudah bertiram, sudah berlumut dan sebagainya, itu mempengaruhi anak-anak ikan yang akan datang bersarang di payau tersebut. Kemudian tidak lama ikan besar akan berikut
datang juga untuk menyambar ikan-ikan yang terdapat di payau. Itu yang kita biasanya akan memberi keutamaan memburu ikan-ikan yang besar, sebab bila dapat satu ekor dengan nilai kapasiti contoh macam 80 kilo, kita jual kepada pembeli dengan harga RM9 ataupun RM8. Jadi bagi kita dapat seekor cukup memuaskan kepada orang-orang nelayan tersebut dan boleh menambah pendapatan. Assalamualaikum Saufai. Waalaikumsalam Kak Je. Apa kabar kau? Alhamdulillah sihat juga. Alhamdulillah. Sekarang saya berada di destinasi yang terakhir iaitu Pulau Larapan dan bersama saya adalah Saufai, merupakan salah satu belia yang ada di sini. Mungkin Saufai boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Muhammad Saufai bin Mustajal. Saya berumur 27 tahun. Saya seorang nelayan di Kampung Pulau Larapan sudah 10 tahun. Okey. Wah. Mari kita cerita-cerita dulu Saufai. Boleh Bang, jom ke sana kita. Jadi Saufai, boleh kau ceritakan apa sebenarnya isu ataupun cabaran yang nelayan di Larapan hadapi? Masalah yang kami hadapi di Pulau Larapan ini, yang pertama kurang ikan. Lepas tu kami tangkap ikan pun yang kecil-kecil sudah. Yang dulu kami tangkap yang besar-besar lah. Dapatan kami pun kira tidak menentu sudahlah sekarang nih. Sebab nelayan luar pun dia masuk ke kawasan kami ini, dorang menggunakan sumber kami lah. Oh, nelayan luar turut memancing di kawasan Pulau Larapan? Ya, jadi kami ada persaingan, jadi kami keluar daripada kawasan pergi jauh lah. Jadi Saufai, adakah inisiatif nelayan-nelayan di sini untuk mengatasi isu-isu yang kau cerita tadi? Ada, kami nelayan-nelayan di sini terlibat juga dengan projek perikanan skala kecil yang dikenali sebagai SSFP. Sebenarnya projek ini untuk meringankan kami punya masalah dan beban lah. Contoh aktiviti yang kami buat di sini, kami ada sangkar balat untuk pendapatan tambahan lah. Selain daripada tangkap ikan, kami ada juga kumpulan peronda untuk mengawal kami punya kawasan sumber lah. Supaya tiada nelayan luar masuk? Ya, supaya nelayan-nelayan luar tidak masuk untuk ambil kami punya sumber. Cuma hanya nelayan-nelayan Pulau Larapan saja yang gunakan sumber itu. Sebagai seorang penduduk Pulau Banji ini, semestinya saya punya harapan lah. Di mana saya juga tidak mau lah kalau ikan di Pulau Banji ini berkurangan, dan semestinya saya mau perikanan di Pulau Banji ini semakin banyak lah, dan akan menyebabkan harga-harga di pasar terutamanya akan menjadi murah sedikit lah untuk penduduk kampung. Semoga di masa akan datang pendapatan para nelayan khususnya akan meningkat dan stabil. Kami punya kawasan laut terjaga dan sehatlah. Banyakkan lagi aktiviti-aktiviti rondaan kawasan lah supaya kami punya kawasan laut ini terjaga. Supaya masih ada ikan lagi untuk anak cucu kami di sini. Kita telah melihat dan mendengar sendiri apa permasalahan dan juga cabaran yang telah dialami oleh komuniti kita di Taman Tun Mustafa dan juga Semporna. Banyak inisiatif yang telah dilakukan untuk memastikan perikanan di kawasan mereka tetap terkawal, dan kami WWF Malaysia berharap agar perikanan kekal lestari dalam pelbagai aspek, termasuklah tadbir urus, pengurusan ekosistem yang baik, stok perikanan yang mapan dan juga hal ehwal komuniti yang terjaga. Dan kami percaya dengan usaha dan kerjasama pelbagai pihak dapat menjayakan harapan agar laut dan perikanan kekal lestari. Sampai jumpa lagi.